Okay. Cerita cikgu balik macam mana kita nak jalankan eksperimen ni. Cerita kat cikgu Jaris. Ya. Macam mana nak jalankan eksperimen hukum bol ni? Kita menekan omboh tu. Apabila omboh bagi ada ditekan, isi padu. Isi padu dia akan Berkurang dan tekanan akan meningkat. Jadi cikgu tanyakan tadi kan, apa nama hubungan bila seorang tu berkurang, seorang tu bertambah? Apa nama hubungan tu? Kita biasa buat graf lah kan? Kita pernah buat graf hubungan ni? Berkadar? Langsung. Seorang bertambah, seorang berkurang. Songsang. Berkadar songsang. Okay. Mari kita isi kan, kita nak buat report ni kan. Jadi bila kata kita nak buat report, kita akan tolak omboh ni sikit demi sikit supaya kita dapat 5 result. Kita akan dapat 5 result. Jadi kita nak lengkapkan dulu kita punya laporan ni. Apa inference kamu rasa untuk eksperimen? Inference tu kena pakai perkataan mempengaruhi. Apa mempengaruhi apa? Isi padu mempengaruhi. Isi padu mempengaruhi Tekanan. Pandai. Mempengaruhi tekanan. Tekanan gas. Kalau kita ubah isi padu bekas, kita tengah ubah isi padu gas lah. Ingat. Jadi hipotesisnya apa? Semakin apa? Semakin apa? Ataupun jika maka apabila? Semakin tombol omboh itu ditekan. Bukan, guna ni isi padu dengan tekanan. Semakin berkurang isi padu. Semakin meningkat tekanan. Alright, pandai. Ingatlah tak boleh kena sebut kuantiti fizik. Boleh? Semakin berkurang isi padu, semakin meningkat tekanan. Okay, kalau tujuan, macam nak tulis ayat tujuan? Kita pakai perkataan untuk mengkaji. Untuk mengkaji apa? Untuk mengkaji hubungan antara tekanan dengan isi padu. Yes, yang atas ni. Tulis balik. Tulis balik. Okay. Untuk mengkaji hubungan antara tekanan dan isi padu bagi suatu gas. Okay, pun boleh ubah kamu. Apa yang kita manipulasi kan? Dimanipulasi? Isi padu. Dimanipulasi. Isi padu gas. Betul. Jadi yang ni kita buat simbol dia juga. Isi padu tadi simbol apa? Padu. V besar. Pandai. Okay. Bergerak balas. Apa yang bergerak balas? Tekanan. Betul. Mesti sebut kuantiti fizik kan, kamu tak boleh sebut bacaan tolok Bordon. Salah jadi kita cakap tekanan. Tekanan gas. Simbol apa untuk tekanan? P for pressure. P. Okay, apa yang dimalarkan? Suhu, pandai. Suhu ataupun jisim gas. Jadi selalu kita sebut suhu sebab PVT tu suhu gas kamu. T. Okay, jadi kalau radasan bahan ni maknanya kita senaraikan semua yang kita nampak dalam gambar ni lah. Okay, jadi omboh, picagari, tolok Bordon, nanti kamu isi kan sebab cikgu nak kamu lengkapkan laporan kamu. Okay, prosedur eksperimen dia. Okay, kita tengok eksperimen ni, cikgu klik kan. Nampak tak dia ada kotak merah ni, jadi bila kamu nak buat eksperimen tu kamu klik je kat gambar rajah ni. Nanti kamu buka kan dia. Okay, kamu pandai tak nak allow kalau kata kamu tak boleh nak buka flash? Kamu tahu tak macam mana nak allow flash tu, macam nak buka? Tahu tak? Kalau tak tahu cikgu ajar. Ini kamu picit ni, tombol yang mangga ni. Lepas tu kamu pergi kat site setting. Boleh? Ada yang tulis macam ni, flash allow. Kalau ada, kamu picit allow. Kalau tak ada, kamu pergi kat site setting. Lepas tu kamu jumpa flash kat sini, kamu manually kamu type, kamu picit allow. Faham? Okay. Jadi mari kita tengok eksperimen hukum Boyle ni. Jadi kamu kena buat sendiri tau nanti yang ni. Jadi cikgu buat sampel untuk kamu dalam cikgu punya nota tu, tapi cikgu nak kamu buat sendiri. Kamu nampak tak gambar eksperimen cikgu ni? Nampak tak dia ada picagari, lepas tu dia ada tolok tekanan kamu. Nampak? Nampak Okay. Jadi sekarang ni nampak tak dia kata drag this. Jadi kamu kena drag lah. Okay.
Jadi kamu nampak ni sekarang ni dia ada bacaan 30, 25, 20, 15, 10, 5. Jadi bila kita drag kita punya tombol ni naik kita punya omboh ni naik atas, kamu punya isi padu akan berkurang. Nah? Jadi kalau yang first one ni kita nak bacaan yang first one ni sebab kita nak 5 bacaan, kita boleh ambil yang first one ni. Kamu klik dia kat sini. Nampak dia akan keluar kat table ni dia punya data dia. Nampak tak? Jadi kamu punya volume nampak tak kat sini 30. Tapi kenapa dalam bacaan ni dia kata 35? Mana datang lagi 5? Datang lagi 5. Kenapa ada 5 extra? Siapa tahu? Siapa tahu? Tak tahu? Tak tahu. Tak tahu, dalam tube ni ada lagi 5 ni. Nah, Ya. omboh kamu ni sambung kat tube. Tube ni ada gas lah dalam dia nah. Jadi 30 campur dengan dalam tube ni 5, jadi 35. Okay. Jadi yang ni first reading kamu 35. Okay. Lepas tu kamu drag ni naik atas sampai kat 25 ni. Lepas tu kamu releasekan dia. Dia keluar. Ini 30 lah ni. Dia ambil 2 tempat puluhan, dia 29.7. Tak apa, tak comel, tak apa. Yang ni cikgu nak kamu ambil dalam 1 tempat perpuluhan je noh. Jadi yang ni 30. Kalau jadi cantik tu alhamdulillah lah. Lepas tu yang ni nampak tak pressure ni dalam PSI. Nanti kamu guna satu app untuk tukarkan PSI tu jadi kilopascal. Cikgu nak di dalam kilopascal. No? Lepas tu kamu drag lagi ni atas. Sampai dia jadi 20. Lepas tu kamu release. Okay, ini bacaan 25 kamu. Jadi kamu buat sampai kamu dapat 5 bacaan. Right? Jadi kalau dalam lab macam ni jugalah. Cuma kamu kena baca sendiri kan. Dia tak keluar nombor tu kat table kan. Kamu kena baca tolak bordon tu sendiri. Dan baca kamu punya Picagari tu sendiri. Itu je beza dia no. Okay, lepas tu 1 biji lagi data. Okay, lepas. Okay, dah dapat ni kamu print screen kan. Okay, sebab apa? Sebab senang sikit untuk kamu salin data tu kalau dah ada dalam nota. Print screen, lepas tu select. Tu cikgu punya, cikgu boleh copy macam ni. Ni kamu print screen lah macam biasa. Lepas tu kita pergi balik kat kita punya eksperimen ni. Nampak? Ini table cikgu. Kamu isikan dalam cikgu punya jadual ni. Alright, jadi kolom isi padu tu kita ambil terus dalam mililiter. Kalau kata kamu nak plot graf macam cikgu pakai komputer, nanti cikgu ajar kat kamu. Kamu ambil je dia punya titik puluhan ni macam ni. No? Nanti kamu dapat graf yang cantik, yang risau. Lepas tu kamu punya pressure ni dalam PSI kan? Pound per square inch tau. Cikgu nak kamu tukar kan daripada pound per square inch ni jadi kilopascal. Kamu tak payah susah-susah, kamu pakai je converter. Nah, jadi converter tak je lah. PSI to kilopascal. Jadi dia akan keluar converter satu, kamu masukkan data kamu. Cikgu dah bagi link dah ni. Okay, kamu convert kan. Lepas tu kamu isi cikgu punya table ni dalam ruang tekanan ni. Satu lagi kolom ni sebab tadi kan kamu tahu kan graf berkadar langsung, berkadar songsang ni kita dapat graf yang lengkung kan. Jadi kamu ambil V ni, kamu buat 1 per V. Lepas tu kamu isikan dalam satu kolom lagi. Nah, 1 per V tu maknanya 1 bahagi 35.09. Jadi ini table kamu yang kamu dah isi. Lepas tu kita akan plot 2 graf untuk yang ni. Jadi nak cepat kita plot pakai Desmos. Baguslah kamu kan kena belajar. Sebenarnya elok kamu pandai benda-benda komputer ni lah. Senang hidup kamu bila kat IPT. Nah, jadi cikgu akan ajar kamu macam nak guna Desmos ni. Jadi kita akan plot graf P melawan V. Kalau dia kata P melawan V maknanya P tu paksi Y. V tu yang paksi X kan. Siapa disebut dulu yang tu paksi Y. Lepas tu kita akan plot graf P melawan 1 per V. Boleh 2. Ini cikgu dah plot dah. Saya cikgu tunjuk kamu macam nak plot lah. Ini graf pertama kita punya longkong berkadar songsang, muka dia gini. Alright. Jadi sebab kita ambil data yang buat yang komputer buat, data kamu mesti cantik. Tak ada kata data kamu jadi hodoh kecuali kamu salah isi dalam Desmos tu. Okay, jadi lengkung kamu cantik, kamu boleh lengkungkan dengan tangan kamu sendiri. Kamu buat dengan tangan kamu. Lepas tu kita plot P melawan 1 per V yang kita dapat graf yang lagi cantik. Kita dapat graf berkadar langsung. Nampak? Jadi bila kita songsangkan V tu, kita akan tukar hubungan daripada lengkung ni jadi berkadar langsung. Cikgu ajar kamu macam mana nak buat graf pakai Desmos. Ini data kan. Jadi cikgu buka Desmos. Okay, yang ni cikgu dah plot dah. Okay. Dia katakan data kamu nanti kamu isi dalam table ni. Paksi X tu nilai X lah. Nilai X kamu adalah kamu punya. Tadi X apa? Tekanan ke isi padu?
Tekanan ke isi padu X. Tekanan. X. Si X. Padu, isi padu. Isi padu. Y kamu adalah tekanan kan? Ni bila kamu masukkan sini, kamu dapat, sebenarnya kamu dapat graf rupa gini awal-awal tu. Tengok kamu dapat titik macam ni. Boleh? Titik kan tak cantik. Cikgu tak suka titik. Jadi kamu picit butang roda dan ganda ni, kamu tukar dia titik, tukar dia jadi X. Boleh? Jadi kamu dapat titik-titik ni. Lepas tu kalau kata graf kamu tak cantik, mungkin masa kamu starting tu, graf kamu mungkin hodoh, kamu tak nampak pun dia. Macam cikgu klik kan. Jadi macam mana kamu nak bagi dia nampak? Nampak graf cikgu tak nampak sebab paksi dia kecil sangat kan. Tu graf nampak tak kat sini titik dia. Ni graf tadi tapi skala dia salah. Jadi kamu pergi kat simbol spana ni, kamu tukarkan skala dia, tengok kamu punya nilai yang paling kecil, paling besar. X ni skala kamu yang paling kecil, yang paling besar tu 0.06 ni kan. Jadi kamu kecilkan X ni, jadikan dia 0. Macam banyak kerja kan? Tak banyak kerja pun, senang je. Okay. Lepas tu paling besar 0.1. Okay, nampak kamu dapat titik, kamu comel. Alright. Boleh ikut tanya Anik? Boleh? Lepas tu paksi Y kamu pun sama, kamu setkan dia 0. Lepas tu nilai paksi Y kamu yang paling besar 200 lebih kan. Jadi 277 ni okey. Jadi kamu dapat graf kamu yang comel ni, kamu boleh zoom out, zoom in, zoom out, zoom in. Okay. Jadi cikgu nak graf yang gini, okay, size segini, dah puas hati dengan graf kamu, kamu boleh label paksi kamu kat sini. Add label, boleh? Jadi label untuk add V kan, V/ml. Ni yang ni 1/V. Jadi 1/V/ml. Jadi yang ni kamu yang unit kamu. 1/ml lah. Lepas tu yang ni kamu paksi S kamu P. Tu unit dia kilopascal. Okay. Nampak dia labelkan paksi kamu. Okay, jadi kamu dah puas hati dengan graf kamu picit butang share ni. Okay. Lepas tu dia akan keluar kamu option. Okay, nampak tak dia tengah loading. Okay, jadi kamu picit export image. Ini jadi macam kelas komputer kan. Lepas tu kamu ambil download SPNG. Okay, download SPNG. Nanti dia akan download kan. Gambar ni kamu boleh print kalau kamu ada printer. Kalau kamu nak buat by hand pun boleh. Cikgu ajarkan pakai Desmos. Kalau kamu rasa macam nak cepat buat pakai Desmos. Kalau tak nak print, kena buat pakai tangan lah. Kalau kamu boleh print, kamu buat pakai Desmos, senang, cepat. Lepas tu save lah image tu. Dah save, dah comel. Kamu dah print, kamu boleh buat line kamu pakai tangan. Okay, sebab pakai tangan senang. Tarikkan dia. Dia akan jadi line cantik, semua titikkan kena. Faham? Jadi kalau kamu ada problem, kamu boleh tanya cikgu. Jadi eksperimen pertama, ada 2 graf. Okay, kita pergi eksperimen kedua kita, hukum kedua. Okay. Tadi kesimpulan ni kamu tulis. P dan V adalah berkadar songsang. Itu kesimpulan ni kan. Alright. Jadi kita tengok eksperimen kita kedua. Eksperimen hukum apa? Isi padu dan suhu. Eksperimen hukum apa? Cepat. Eksperimen hukum apa ni? Charles. Okay. Eksperimen hukum Charles. Okay. Ini eksperimen hukum Charles. Jadi yang ni kita boleh cepat sikit. Cikgu ajar kamu sikit je macam nak buat. Okay. Ya Allah. Baik, ni kamu isi. Kamu tahu kan? Kalau hukum Charles macam tadilah. Kamu tulis mempengaruhi isi padu, mempengaruhi suhu. Suhu mempengaruhi isi padu. Okay, kita tengok macam mana eksperimen ni dijalankan. Kalau kat makmal, selalunya kalau kata kat makmal kita buat eksperimen yang inilah. Yang lain tu, yang boil tu dulu cikgu tak boleh buat sebab tolok border rosak. Tapi tolok border dah ada. Dia boleh je nak buat. Okay. Tapi kalau sempat kita try lah. Ataupun masa exam nanti cikgu akan suruh kamu buat. Okay. Sebab kamu dah buat secara teori, patutnya kamu boleh buat secara amali. Okay, jadi kalau kata hukum Charles, isi padu dengan suhu kan. Jadi kita bubuh ais dalam bekas ni. Ais ni akan menyebabkan air ni sejuk sebab kita nak start dengan suhu yang rendah. Jadi kita akan start eksperimen kita dengan suhu yang rendah. Ni kamu nampak dalam ni ada tube. Tube halus ni kita panggil dia sebagai tube kapilari kan. Di tube kapilari ni kita letak asid sulfurik kat dia setitik.
masuk dalam dia asid sulfurik. Jadi dalam ni, nampak tak asid sulfurik ni? Jadi kat bahagian sini, ini kamu punya gas yang terperangkap. Gas terperangkap. Ni nak tidur dengar cikgu cakap ni lah. Dah semua orang tengah mendengar ke tidak ni? Dengar lah. Okey. Jadi apa jadi bila kita panaskan? Apa jadi dengan isi padu gas terperangkap ni? Apa jadi dengan isi padu gas terperangkap ni bila kita start eksperimen kita, bila kita on kita punya penggunaan Bunsen? Apa jadi? Tak panah. Jadi apa? Isi padu dia apa jadi? Gas terperangkap ni. Lagi? Pada tetap. Ya ke isi padu tetap? Yang ni hukum Charles. Hukum Charles nak tengok hubungan antara V dan T. Asid sulfurik ni boleh bergerak ke tidak dalam tiup kapilari kamu? Boleh bergerak ke tidak? Ni senyap sebab apa? Sedih kena buat eksperimen. Janganlah macam tu. Danik Iman, jawab soalan cikgu. Asid sulfurik tu boleh bergerak ke tidak? Boleh ke? Boleh, memang boleh. Bukan boleh kot. Boleh nah. Jadi sekarang ni kamu punya bekas ni isi padu dia boleh berubah. Faham? Jadi kalau isi padu boleh berubah baru tekanan tu akan jadi malar. Sebelum hukum Charles kan tekanan dia malar kan. Ni bila kita panaskan isi padu bertambah ke berkurang? Anik, isi padu bertambah ke berkurang? Guna logik kamu. Isi padu bertambah ke berkurang bila kita panaskan? Bertambah, okey pandai. Ni isi padu akan bertambah, jadi ruangan ni akan bertambah lah. Jadi kita akan baca kan bila suhu meningkat. Sebab yang ni suhu yang manipulasi kan. Jadi kita akan baca kata daripada 0, lepas tu 10, lepas tu 20, lepas tu 30 dan darjah Celsius. Sebab termometer kita darjah Celsius. Okay, jadi kita dapat bacaan-bacaan macam ni. Kita nak 5 bacaan juga. Alright. Lepas tu apa yang kita baca sebagai bergerak balas kamu punya ni, pembaris ni. Jadi kamu akan baca berapa panjang turus udara terperangkap ni. Start kata 10 ni bacaan dia berapa? 3 cm macam tu dan seterusnya. Yang ni pun ada simulasi dia, cikgu nak tunjuk kamu. Jangan tidur je. Senyap ni faham ke tak faham? Faham tak? Faham tak? Dekat ni? Dan Iman faham tak? Ya. Faham tak? Cikgu nak serak kamu tak semua ni nak kena buat eksperimen tau. Bukan main-main tau. Lama ni tau cikgu cari tiap-tiap satu simulasi ni. Ambil masa 1 hari nak cari semua. Okay. Jadi kamu nampak tak sekarang ni temperature ni dalam unit apa? Eksperimen ni yang cikgu tunjuk ni temperature dalam unit apa? Kelvin. Jadi kita nak dia dalam darjah Celsius, jadi kita tolakkan dengan 273. Untuk yang ni kita spesifik sikit sebab nampak tak ada point kat belakang tu kan. Kita tolak dengan 273.15. Boleh? 273.15. Jadi kamu tolak kan, kamu nak dalam darjah Celsius sebab cikgu nak kamu plot graf dalam darjah Celsius dulu. Okay, mari kita start eksperimen ni. Nampak tak yang ni sama macam tadi lah, cuma cikgu tak jumpa yang sebiji macam kamu punya gambar dalam buku teks tu. Yang ni rupa dia lain sikit. Tapi ombor ni boleh bergerak bila kita panaskan. Jadi bila kamu picit show data table ni dia akan keluar table kat tepi ni. Kecil sikit. Alright. Jadi macam mana kamu nak dapat bacaan dalam table ni, kamu klik kat sini. Jadi kamu kata bacaan pertama kamu tu, kamu kira lah kalau 40 darjah Celsius tu berapa Kelvin? 40 darjah Celsius berapa Kelvin? Mana dapat bacaan 40 darjah Celsius? 273.15. 313.15 kan? 313 kamu tambah Jadi ni 313.15 kamu dapat bacaan pertama kamu. Yang ni kamu boleh clear kalau kamu tak nak data tadi. Klik je. Okay. Sekejap. Clear data dulu. Okay. Kita start suhu 40. Kamu boleh start suhu apa-apa pun Tak cantik sangat data pun tak apa. Sebab
dia akan bagi kamu result yang cantik macam mana pun. Kalau tak boleh Lara dia comel pun, bobolah dia berapa nilai pun. Kamu start 41 pun tak apa. Okay, kata yang ni starting point kamu. Mana? Nampak skrin cikgu tak beku ke? Okay. Jadi kamu naikkan lagi suhu dia, cikgu nak kamu cari, kamu dapatkan 5 bacaan data. Dia naikkan lagi. Sampai kamu dapat 5, nampak tak yang ni Kelvin dengan sentimeter padu. Volume ni biar dalam sentimeter padu. Kelvin ni tukar jadi darjah Celsius. Ni dah habis. Kita pergi balik kat kita punya eksperimen tu. Kamu isi kamu punya data tadi dalam table. Okay, ni cikgu punya data. Kamu isi dalam table. Cikgu nak kamu isi suhu tu dalam darjah Celsius. Jadi kamu ingatlah kamu kena tolakkan dengan 273.15. 273.15. Ni theta dalam Kelvin. Dapat theta dalam darjah Celsius. Okay, theta tu suhu sama. Jadi kamu isi ni. Lepas tu sama macam tadi, kamu pakai kamu punya app Desmos tu, kamu cari graf dia. Boleh? Di graf yang ni cikgu nak kamu kecilkan paksi X tu sampai kamu boleh nampak nilai negatif 300. Ya, jadi kamu dapat graf ni graf yang kecil sebenarnya. Mari cikgu tunjuk kamu macam mana rupa graf cikgu. Yang ni kamu tolakkan cikgu 313.15 ni berapa tadi? Berapa darjah Celsius tadi? 40 kan? Berapa ni? 313.15 ni berapa darjah Celsius? Ini dia salah ni. Ini yang Kelvin 40. Jadi kalau 323.15 tu berapa? 323.15. Ini 27.3. 323.15 berapa? Tolak 273.15. Cepatlah lamanya. Siapa yang tolak dia? 50. 50. Okey, jadi kamu boleh agak kan kalau 333.15 tu berapa? 60. 60. Lepas tu 70. Lepas tu 80. Nampak tak ada 5 data dia. Yang ni cikgu isi. 29.05. Kamu isi kamu punya nanti nak. 30.79. Okey, lepas tu kamu buka Desmos kamu bubuh data ni. Faham? Mari cikgu buka kan. Yang ni macam assignment lah untuk kamu . Okey, jadi yang ni kita tutup dulu, bagi hilang. Jadi kita masuk data baru. Kita table. Untuk isi data. Tu kamu isi data kamu. X kamu suhu. Y kamu tu isi paduan sebab kita nak plot graf V melawan T. Jadi 40 enter, 50 enter, 60 enter, 70 enter, 80. Dia pun dah tahu dah kamu nak type apa, 90. Tak ada dah. Okay, 80 je. Alright, lepas tu isi Y dia 27.3. Lepas tu 28.18. 29.05, 29.92. Ambil je macam mana yang ditulis tu, kamu tak payah bunda. 30.79. Alright, mari kita tengok macam mana rupa dia. Jadi kalau kamu tak nampak graf apa-apa tu sebab skala kamu. Sekejap. Ini. Okay, jadi cikgu nak skala X ni kamu nampak sampai negatif 300. Boleh? Mana cikgu punya mana cikgu punya data hilang dah. Mana pergi? Kecil sangat kot. Mana cikgu adjust. Start. Kita klikkan dia. Ada ke tak ada? Tu dia. Nampak ? Nampak data cikgu? Okay. Nampak tak ada 5 titik yang comel-comel berterutan ni? Okay. Jadi tak cukup comel ni, kita tukarkan dia jadi X. Okay.
Okay, jadi part C ni kamu nampak, kamu tak nampak negatif 300 kan, jadi kamu adjustkan kat scale ni. Okay, cikgu nak nampak negatif 300. Ada sebab macam mana? Sebab kita akan sambung belajar pasal hukum gas untuk second class kita. Okay, jadi kamu dapat yang Y tu bacaan kamu sampai 30 kan? Jadi yang ni kita tak perlu nilai negatif ni. Kita bubuh kosong kat sini. Lepas tu yang ni kita ambil dia sampai 40 dah. Okay. Okay, jadi graf kamu memang dapat dia titik dia tinggi-tinggi sini. Ini yang graf cikgu nak. Jadi bagi kamu nampak. Bagi nampak negatif 300 tu dengan sorry. Cikgu punya mouse ni zoom. Okay, nampak negatif 300 tu yang ni graf rupa dia macam ni. Pak sini kamu kena ubah lah nak. Lepas tu macam tadi lah kamu save kan kamu punya ni. Jadi macam tak ingat lah cara dia nak save, kamu share graf kamu. Lepas tu kamu pilih export image. Okay, jadi dia keluar ni. Jadi yang ni dia zoom kan, kamu boleh zoom out kan dia. Okay, jadi medium square kamu boleh pilih large. Large nampak tak? Kamu boleh nampak graf kamu penuh. Kalau tak muat lah, pastikan tak terpotong tau. Ada dapat negatif 300 tu nak. So kamu download PNG dia. Lagi kamu sambungkan pakai program kamu sendiri. Pakai tangan kamu. Kamu dapat graf kedua kamu, graf V melawan T. Faham tak? Boleh? Cikgu ajar satu-satu ni sebab cikgu betul-betul nak suruh kamu buat tau. Semua orang kena buat masing-masing tau. Lepas tu kamu tulis dia punya kesimpulan dia. Yang ni kita panggil apa graf ni? Kamu nampak tak? Dia tak pintas kat kosong. Dia akan pintas, dia garis lurus tapi dia pintas spasi Y. Apa nama graf tu? Kalau dia pintas spasi Y? Apa nama hubungan tu? Lupa dah? Bukan, seorang tadi yang langkung ni. Yang ni dia bukan ada langsung seorang lagi. Yang kalau kamu punya graf tak berapa comel, tak lalu asalan, kita panggil dia apa? Berkadar apa? Bertambah secara apa? Bertambah secara karat dah kamu punya fizik ni. Tambah secara tambah secara linear. Ingat ke tak ingat ni? Tambah secara linear. Cikgu nak marah kamu tapi kamu semua lupa. Membuatkan cikgu naik angin. Okay, jadi yang ni last. Ni hubungan tekanan dengan suhu. Apa nama hukum yang last tadi? Namanya apa? Tekanan. Hukum tekanan. Apa tak buat eksperimen ni nanti cikgu reject dia dari kelas cikgu. Jadi kamu klik juga sama, cikgu tunjuk kamu simulasi dia. Yang ni cikgu nak kamu isi semua. Faham? Kamu klik simulasi dia. Alright, yang ni simulasi kamu yang ketiga. Nampak tak skrin cikgu? Nampak. Jadi kalau hukum tekanan dia nak tengok hubungan tekanan dengan suhu kan. Jadi kalau nak tengok tekanan kita kena malakan isi padu kita. Jadi nak malakan isi padu kita picit padlock ni supaya isi padu terkekal kat 800 liter ni. Jadi kita picit padlock ni, jangan lupa. Okay, jadi sekarang ni pressure dia 1 atm. Bila kita tingkatkan suhu ni apa jadi dengan pressure dia? Pressure dia akan jadi makin bertambah ke makin berkurang? Bertambah. Makin bertambah. Yang ni pun sama. Dia dalam Kelvin, cikgu nak dalam darjah Celsius. Sebab cikgu nak kamu buat graf dia rupa sebiji macam graf hukum Charles tu. Okay. Jadi bila kamu tekan butang heat ni dia akan panaskan kamu punya eksperimen ni. Yang ni kena tekan sekejap saja sebab bila kamu tekan lama dia akan naik cepat. Jadi tekan, lepas tu tekan kali kedua. Nampak daripada suhu tadi jadi 395. Yang ni bacaan kamu yang kedua lah kita boleh kata. Yang tadi yang pertama kan. Jadi yang ni kedua. Jadi kamu buat sampai kamu dapat 5 bacaan. Jadi dia hanya boleh naik sampai 600 Kelvin tau. Jadi jangan picit lama-lama.
Okay, jadi kamu akan dapat data kamu macam tadi. Kamu isikan dia dalam kamu punya table. Okay, jadi dalam buku teks kamu macam ni susunan rada senang. Okay, kita ada satu kelalang dasar bulat. Dalam ni ada gas kamu yang terperangkap. Dia berbeza dengan tadi. Gas kamu ni tak ada ruang untuk mengembang sebab kita tutup dia dengan rubber band dengan kamu punya gabus ni. Gabus buat daripada getah. Okay, jadi gas kamu tak ada ruang untuk kembang. Jadi bila dia tak ada ruang untuk kembang, tekanan dia akan meningkat lah. Jadi tekanan tu akan dibaca oleh tolok tekanan kamu, tolok bordon kamu. Jadi bila kita panaskan air ni, kita akan ambil dia punya suhu. Kata suhu 10 berapa tekanan, suhu 20 berapa tekanan, macam tu. Sama lah macam tadi lah, kita ubah suhu dia. Jadi suhu tu yang dimanipulasi, tekanan tu bergerak balas. Okey. Jadi macam ni lah radas eksperimen dia. Jadi kamu lengkapkan. Lepas tu isi table ni dengan kamu punya data. Jadi P ni tak apa, P ni kamu ubah. Cikgu nak kamu tukarkan daripada kilo, daripada ATM ke app tu kamu tukar jadi kilopascal. Okay. Jadi kamu pelotkan graf suhu melawan dengan tekanan. Lepas tu kamu tulis kesimpulan data dia. Jadi kamu akan dapat, cikgu nak graf yang rupa sama macam hukum Charles ni. Maksudnya cikgu nak kamu buat graf yang nampak paksi negatif 300 tu. Faham? Rupa macam ni juga. Jadi graf dia hubungan dia sama kan, sebab dua-dua bertambah. Dia patutnya kamu dapat graf yang sama juga lah. Jadi sebab apa kita nak graf macam ni? Sebab nanti cikgu akan suruh kamu ekstrapolasikan graf ni sampai dia pintas paksi kosong X kamu ni. Jadi dia akan landing dekat-dekat dengan dekat-dekat sini. Ini adalah sebenarnya kamu punya skala Kelvin. Macam mana kita dapat skala Kelvin tu. Okay, jadi nanti lepas ni cikgu nak kamu ekstrapolasikan sampai kamu baca kat mana dia kosong. Okay. Faham tak akak ni? Boleh ke? Haris boleh ke? Jangan pula next class tak nak masuk kelas pula sebab dah cikgu bagi kerja belongkok-longgok ni. Boleh tak? Boleh lah, boleh lah. Jadi Boleh. Tanya cikgu kalau kamu tak boleh ataupun tak berjaya. Okay, tak percaya buka link ke apa. Okay, jadi memang kelas kita untuk cikgu menerangkan eksperimen ni tau. Sebab eksperimen ni penting untuk kamu tahu dia punya result dia. Faham? Bukan main-main. Kita bukan, kalau boleh cikgu nak buat semua dalam lab. Faham tak? Tapi kita tak dalam lab dan kita tak ada masa. Kamu balik nanti SPM kamu tetap bulan 11 tahun depan lah. Mana ada ubah jadual. Kita ada kekangan masa. Faham? Jadi kita buat yang terbaik je lah. Asalkan kamu ada benda yang kamu belajar teknik dia ni, kamu belajar guna Desmos. Okay? Ada soalan tak yang kamu nak tanya pasal eksperimen kamu ni sebab kita tinggal lagi 3 minit je kelas ni. Ada soalan tak nak tanya? Ada tak? Kalau tak ada soalan ni maksudnya semua faham kan macam mana nak buat? Dekat ni tak ada ke cikgu? Dekat ni tak ada. Cikgu Dekat kalau tak tak ada laptop macam mana? Kan? Kalau tak ada laptop kamu boleh sharing data dengan kawan kamu. Tapi graf kena buat by hand. Okay. Graf kena buat pakai kertas graf. Boleh? Boleh macam tu Anik? Sebab memang kamu kena pandai buat graf pun. Kamu saintis, kamu kena pandai buat graf. Lagi ada soalan lain tak? Memang susah sikit kalau tak ada laptop. Betul, cikgu akui. Share lah. Share data. Share data. Bukan share semua benda. Share data. Jadi kalau boleh kamu tengoklah app tu macam mana nak buat. Bagi kamu klik-klik sikit sebenarnya boleh dapat data tu kalau klik-klik pakai phone pun, tapi tak semua link tu boleh buka dengan kamu punya phone. Tak semua boleh. Ada phone tak boleh buka flash, contohnya macam iPhone. iPhone tak boleh flash. Betul? Harap. Kamu blur ke? Memang blur. Jangan blur. Kalau blur tanya cikgu lagi. Ataupun tengok video ni semula. Tengok video ni semula. Ataupun kan tengok video versi Putri pun ada juga. Sama je lah. Cikgu terang macam tu juga. Okay. Kalau lepas ni kalau ada soalan kamu tahu cikgu nak. Sama. Habis dah kelas kamu baca